أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, malam ni Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj kita ni surah yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dhatil buruj. Waw mana demi? As-sama' langit. Demi langit, sifat langit itu dhatil buruj. Dha yang memiliki, Al-Buruj terjemahan dia sini, tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Orbit ataupun dia panggil manazil, penempatan bintang di langit. Wal yaumil ma'ud, dan waw sini makna dan, waw sini makna dan, tapi dia sambung daripada sini, demi al yaumi, hari al ma'ud yang dijanjikan. Jadi tafsir dia sini pembalasan, hari pembalasan, yakni hari kiamat. So Allah bersumpah dengan langit, dengan bintang-bintangnya, dan juga hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud. Waw sini mana dan, tapi sambungan daripada as-sama. Demi syahid, demi yang hadir sini, yang hadir menyaksikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, hari kiamat. Wa mashhudin, yang disaksikan artinya segala keadaan yang disaksikan, orang yang menyaksikan dan benda yang disaksikan. Ini terjemahan umum. Nanti setengah-setengah ahli tafsir dia tafsir secara spesifik. Syahid ni siapa, Nabi ke, Allah ke, masyhud ni siapa, hari kiamat ke apa ke. Okey, apa yang nak disumpahkan, apa yang nak ditegaskan demi-demi sini? Setengah ahli tafsir kata yang ni, kenyataan ni. Qutila ashabul ukhdud. Kalau penyambut dia sini, maksud dia sesungguhnya. Sesungguhnya celakalah ashabul ukhdud. Ashab yang memiliki al-ukhdud, parit yang digali untuk menyeksa manusia yang tidak taat kepada raja pada waktu itu. Celakalah kaum yang menggali parit. Asal mana ashab? Pemilik al-ukhdud. Terjemahan lafzi dia telah dibunuh. Tapi perkataan kutila ni kerap kali digunakan dalam kalam Arab untuk bermakna celaka. An-nari dhatil waqud. Sifat kepada ukhdud ni, ataupun penjelasan tentang ukhdud ni ialah parit yang ada api lah. An-nar. Parit tu bukan parit semata-mata parit yang ada api. An-nari. Yang api pula memiliki zat, memiliki al-waqud. Waqud bahan bakar. Jadi dalam konteks ni ialah manusia yang beriman yang diseksa dalam parit, dibakar. Izhum 'alaiha qu'udun. Jadi ada parit, ada api, kemudian ada manusia yang diseksa. Qutila ni, celaka mereka ni ketika mana hum qu'udun, ketika mana mereka duduk, alaiha, ala semakna tepilah, duduk dekat-dekat dengan api, ataupun dengan api tadi, duduk mengelilingi api. Maknanya mereka menyaksikan ramai-ramai penyiksaan yang dilakukan ke atas orang yang beriman. Ala di situ makna dekat, duduk dekat dengan api.
Macam kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa kata, "Au ajidu 'alan nari huda." Atau aku akan jumpa petunjuk berdekatan dengan api. Bukan petunjuk di atas api kan. Ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum musyrikin Mekah terhadap orang yang menyeksa orang yang beriman. Allah bagi contoh. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Hum, mereka tu, syuhudun, hadir menyaksikan. Ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Mereka tu duduk tu kan, duduk menyaksikanlah, syuhud, atas apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukmin. Okey, penyeksaan yang mereka lakukan tu apa salahnya? Apa salah kaum mukmin? Tak ada salah lain melainkan beriman kepada Allah Taala je. Wa ma naqamu, tidaklah mereka menyeksa. Naqamu, menyeksa. Min tu tak payah terjemah lah. Menyeksa mereka. Sebabnya naqamu memang dia pakai min tu. Naqamu sini dia kata marah, menyeksa, mengambil tindakan. Wa ma naqamu minhum illa, melainkan an yu'minu, bahawa orang-orang yang mukmin tadi yu'minu billah, beriman dengan Allah yang Maha Aziz, Maha Hamid. Yang Maha Aziz, Maha berkuasa, lagi Maha terpuji. Sebut Allah Maha berkuasa, Maha terpuji di sini, maknanya Allah berkuasa untuk azab balik, intiqam balik terhadap kaum kufar, dan Hamid tadi Maha terpuji, Allah akan balas baik terhadap kaum mukmin yang sabar menanggung penderitaan semata-mata kerana beriman kepada Allah Taala. Sifat Allah lagi, allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang baginya ada kerajaan langit dan bumi. Kamu ada kerajaan sikit aja dan kamu seksa manusia. Bagaimana dengan aku yang memiliki langit dan bumi? Bagaimana azab yang aku akan lakukan terhadap kamu? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah syahidun, menyaksikan, bersaksi ataupun menyaksikan atas setiap sesuatu. Maknanya kamu tak boleh nak lari. Setiap inci tindakan kamu itu disaksikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan balas. Wahai kaum musyrikin Mekah. Ini sindir kepada kaum musyrikin Mekah sebagai pengajaran terhadap mereka menyeksa Rasulullah SAW dan kaum mukmin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hari. Inna, sesungguhnya, allazi, orang yang fatanul mu'minin. Fatanu ni banyak makna. Salah satunya ialah menimpakan bencana ataupun membakar. Setengah terjemah, sesungguhnya orang yang membakar. Sebab tadi kan, ukhdud tadi digunakan untuk membakar kaum mukmin. Sesungguhnya orang yang membakar kaum mukmin. Di sini dia terjemah menimpakan bencana. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang yang menyeksa, membakar kaum mukmin dan mukminat, lelaki dan wanita. Summa, kemudian ada tempoh lama tu kan. Summa ni tempoh dia lama. Allah bagi masa banyak. Kemudian lama tu masa bagi tempoh. Lam yatubu, mereka tak bertaubat pun. Falahum, maka bagi mereka azabu jahannam, azab jahannam. Walahum azabul hari, sesuai dengan tindakan mereka tadi bakar kan. So mereka akan memiliki azab yang akan membakar mereka, hari yang akan membakar mereka. Sebaliknya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dalam konteks ni beriman dan beramal soleh kan. So beriman di sini tauhid Allah saja. Sebab zaman dulu tu memang purely syirik lah. Sembah berhala, sembah raja sebagai Tuhan. Dia anggap sebagai Tuhan. Raja menganggap dia sebagai Tuhan. Macam Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Lahum, bagi mereka, jannatun tajri, syurga ataupun kebun-kebun. Syurga sini ataupun kebun-kebun yang tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya. Ahli tafsir kata maknanya dalam istana dia nanti adanya sungai-sungai, al-anhar. Zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Fawz makna kemenangan, kejayaan yang besar, kejayaan yang besar di hari akhirat, dapat syurga. Inna batsha rabbika lasyadidun. Kemudian Allah memberitahu tentang azabnya.
yang maha berat, dahsyat. So dia guna batsh. Batsh ni maksudnya attack dengan ganas. Sesungguhnya, sini terjemah apa? Azab. Azab, baik tulis azab je. Inna azab kan. So kalau batsh makna menyerang dengan bengih, dengan teruk, dengan dahsyat. Inna batasya, kemudian kalau syadid tu lagilah. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur dan ingkar, ini tafsir dia, amatlah berat ni. La syadid, amatlah berat. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, huwa, dialah yang yubdi'u wa yu'id, yang menciptakan makhluk dia, wa yu'idu, dan mengembalikan hidup dia sesudah mati. Dialah yubdi'u, dialah yang menciptakan daripada tak ada kepada ada. Yubdi'u, ibda, permulaan kan, mana badak permulaan. Jadi the beginning, permulaan penciptaan makhluk. So ini panggil ibda. Yubdi'u, kemudian bila dia mati, Allah boleh ulang balik. Yu'idu, ancaman kepada kaum musyrikin yang menyeksa kaum mukmin. Dia ingat selepas dia mati tu tak ada dah, Allah tak balas dah. Tak, Allah yu'idu. Dalam keadaan begitu pun Allah masih lagi Ghafurul Wadud. Wa huwal Ghafurul Wadud. Dan dia Maha Ghafur, pengampun dan Maha Pengasih. Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Selagi mana tak mati ni, ada lagi peluang untuk bertaubat. Dzul Arshil Majid, dan dia memiliki zu, zazi, zata, semua makna memiliki. Dzul Arsy, yang memiliki arash yang majid. Tengok, kalau dia baca dengan bagi hadapan, artinya sifat kepada zu tadilah. Atau khabar yang keempat. Kalau arsh bukannya arsh yang agung, artinya Tuhan yang mempunyai arsh yang tinggi kemuliaannya. Ini terjemahan kepada arsh. Tapi kalau baca dengan majidu, sepatutnya sambung kepada Ghafur, Wadud, Dzu, kemudian Majid. Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsh dan Maha Mulia. Sebabnya dibaca dengan baris hadapan. Kalau baca baris bawah, barulah arsh yang mulia. Arsh yang mulia. Fa'alun lima yurid. Dan dia maha berkuasa melakukan sesuatu terhadap apa yang dia inginkan. Maknanya tak wajib untuk dia buat gini. Tak wajib dia buat gini. Tapi dia buat tu atas iradah dia. Atas iradahnya. Hal ataka hadithul junud. Kemudian Allah tanya Nabi Muhammad, apakah telah datang kepada kamu hadis berita tentang al-junud? Tadi ashabul ukhdud. Satu lagi yang sama dengan ashabul ukhdud ni, peristiwa dia ialah ni, dua ni. Iaitu Fir'aun dengan Samud. Berita tentang Junud, tentera-tentera. Iaitu tentera-tentera Fir'aun dan Samud. Tentera Junud, Fir'aun dan juga Samud. Iaitu mereka itu ialah kaum Fir'aun dan kaum Samud. Tentera sini pengikut lah. So, pengikut Fir'aun dan juga kaum Samud. Yang mana mereka semuanya sama dengan ashabul ukhdud. Mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan alladzina kafaru fi takzib. Ini refer kepada orang kafir Mekah lah. Bahkan alladzina, orang yang kafaru fi takzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu fi takzib, berada dalam keadaan mendustakan Nabi dan mendustakan Al-Quran. Wallahu muhitun. Allah melingkungi, melitupi, mengawal mereka dari segala arah. Min waraihim. Wallahu muhitum. Allah lingkung mereka min waraihim, daripada belakang mereka. Ibarat kalau orang berperang ni, dia lari, kemudian musuh ada di belakang penuh, lingkung. Sampai ke pantai kan, macam Musa. So bila dilingkung oleh Fir'aun tu, rasa dah tak selamat dah. So wallahu muhitum min waraihim. Sedangkan Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Jadi yang mereka dustakan tadi Quran dan juga Nabi kan. Kemudian Allah kata yang Quran tu, bal huwa Quranun majid. Apa yang mereka dustakan itu ialah Quran yang glory ni, majid, yang mulia, yang tinggi dan mulia. Fi lauhin mahfuz. Maknanya apa yang ada dalam Quran ni, benda yang
sesuatu yang real, yang tak ada tokok tambah, yang benar. Sebab fi lauhil mahfuz, berada di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz mana lauh yang dijaga. Biasanya tulis-tulis benda ni dia tulis di papan lah. Kalau kita sekarang kertas kan, tulis di papan. So papan ni ada dipelihara, dijaga. Maknanya tak mungkin diselewengkan oleh syaitan kan, berjaya ambil, syaitan tak boleh sampai ke sana. Melainkan Allah berikan arahan kepada malaikat supaya buat turun ke langit. Jadi Quran ni mahfuz. Jadi sepatutnya kamu, wahai musyrikin Mekah, sepatutnya kamu kena terima Quran tu. Cantik. Surah Al-Buruj. Baik, sekarang tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Buruj. Surah mengambil nama sempurna perkataan Al-Buruj. Diturunkan di Mekah, jadi nama dia Makkiyatun. Ayat dia 22 kan? So bahasa Arab boleh isnani pun boleh, sintani pun boleh. Sintani wa ishruna. 22. Kalau ada puluh-puluh sini kena mufrad. Mufrad dan tamyiz, artinya bagi atas lah. Makkiyatun sintani wa ishruna ayatan. Ada 22 ayat. Was-sama'i dzatil buruj, artinya Allah kata uksimu. I swear. Aku bersumpah dengan as-sama'i dzatil buruj. Okay, sekarang ni dia tafsirkan buruj. Buruj ni dia kata lil kawakibi, planet-planet mempunyai isna, kawakibi sena. Ni hamzah ni hamzah wasat. Kawakib ni memiliki, lam tu makna memiliki, mempunyai. Isna asyara artinya 12. 12 burjan. 12 tempat. Dia kata kita dah hurai ni, taqaddamat, huraian tentang buruj ni, taqaddamat telah pun berlalu dalam surah Al-Furqan. Maksud dia ginilah. Yang ni kan, yang kita sekolah rendah tu belajar apa tu, areas, cancer apa semua ni kan. Ini dia panggil buruj lah. Tempat di mana bintang-bintang berada yang menjadi tanda kepada manusia kan. So bintang-bintang ni, tempat bintang ni dia jadi pedoman lah kepada manusia sebagai panduan hidup mereka lah, sama ada musafir ke apa ke. Ni kan. So maknanya kita punya bintang, kita punya planet-planet ni pun duduk sekitar ni lah. Sekitar bintang tu. Manazil dia. Ni kan. So ni bintang lah. Ni langit lah kan. Inilah dia panggil manazil dia ni. Manazil dia. Kemudian kita ada planet-planet yang Marikh, Venus apa semua tu kan. So duduk di antara-antara ni lah. Antara laluan-laluan. Ada bintang-bintang tu, planet-planet tu yang nampak dengan mata kasar. So mereka boleh agaklah duduk di kawasan mana ni. Kawasan Sagittarius ke, Capricorn ke. Buruj adalah gugusan bintang di langit yang terbentuk dengan corak yang tersendiri. Bentuk dia buat macam ni kan. Maknanya bintang-bintang ni kalau nak tengok dengan mata kasar tu, dia boleh nampak bentuk macam ni. So kalau dilakarkan seperti haiwan ke apa ke, so jadilah macam ni. Jadilah macam ni. Di langit macam ni kan. Jadi kalau mereka lakarkan bentuk dia tu, jadilah macam ni. Macam ketam ke, macam skorpion ke, macam ikan ke, Pisces kan. So ada 12 kan. Ini tafsiran 12 ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ni. 12 yang mereka nampak dengan mata kasar, di mana planet-planet berdekatan dengan
dengan kawasan ni lah, dengan laluan-laluan, manazil-manazil, seolah-olah macam orbit mereka lah. Okey. Kemudian Allah bersumpah dengan wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Ini tafsiran dia, yaumil qiyamah. Hari yang dijanjikan maksud di situ ialah hari kiamat. Satu aja tafsiran. Kebanyakannya semua kata hari kiamat. Wa syahidin yaumil jum'ah. Dan demi syahid. Syahid yang menyaksikan. Yang menyaksikan sini kata hari Jumaat. Kerana hadis ada yang mengatakan syahid itu ialah hari Jumaat. Dan masyhur tu ada hadis yang menyebut yaumi Arafah. Hari Arafah. Sebab ramai orang kan. Ramai orang mari berkumpul seolah hari itu menjadi saksi yang menyaksikan datangnya manusia untuk taat kepada Tuhannya. Sama juga dengan hari Arafah, hari yang disaksikan oleh manusia. Wa kadzalika fussiratil as-salasatu. Demikianlah ditafsirkan tiga-tiga ni kan, yaumul mau'ud, syahid dan juga masyhud. Ditafsirkan dalam hadis. Riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Fal awwalu mau'udun bihi. Yang pertama, yakni hari ni yang pertama ni kan. So hari yang dijanjikan dengannya, mau'udun bihi. Arab ni dia nak kena ada silah dia, huruf jar. So, mau'ud dia sambung balik sini. Mau'ud bihi. Wasani, untuk syahid ni, syahidun bil amali fihi. Menyaksikan amalan yang dilakukan pada hari tersebut. Wasani syahidun bil amali fihi. Wasalis tashhaduhun nas. Maknanya disaksikan. Siapa saksikan? Mestilah manusia kan. Tashhaduhu an-nasu. Manusia menyaksikannya. Begitu juga malaikat menyaksikannya. Wal malaikatu. Hari kiamat tu hari yang dijanjikan kerana Allah memang selalu janjikan dalam Quran tu. Kemudian hari Jumaat tu sendiri menjadi saksi terhadap amalan yang dilakukan pada hari dia. Pada hari Jumaat tu. Kemudian yang ketiga ni masyhur kan, disaksikan. Apa maksud disaksikan? Yakni manusia tu sendiri menyaksikan hari tersebut. Ramai-ramai tengok. Dan malaikat juga menyaksikan hari tersebut. Hari itu kan hari jarang-jarang je. Hari Arafah ni setahun sekali. Jadi seolah-olah manusia menyaksikan. Kalau hari Jumaat ni dia tiap-tiap minggu berlaku kan. Jadi siapa tak mari tu kira berat lah. Jadi hari tu menyaksikan. Kalau hari Arafah, tak semua orang boleh pergi. Yang boleh mari tu, mereka tengok sendirilah. Mereka tengok sendiri kebesaran Allah. Setiap sumpahan, mesti ada apa yang nak ditegaskan. Untuk apa sumpahan ni? Untuk penegasan tentang apa? Kita panggil penyambut kan? Jawabul qasam. So, wa jawabul qasami mahzufun. Dihazafkan. Apa yang dihazafkan? Sadruhu, permulaannya. Biasanya kalau kita ada wallahi, demi Allah ke demi apa-apa kan? So dia mula dengan laqad. Ataupun la saja. Ataupun laqad. Sekarang ini perkataan laqad ada tak? Tidak ada. So dia kata permulaan ni, partikel ni, dihazafkan. Jadi adanya laqad. Sini ada laqad. Sesungguhnya. Sebab apa dibuang? Sebab ada isyarat. Laqad qutila. So qutila bukan dibunuh. Tapi mana lu'ina. Dilaknat. Dicela. Sesungguhnya telah dicela. Dilaknat. Perkataan qatala
biasanya digunakan untuk mencela. Kalau konteks dia tu konteks mencela lah. Macam sini konteks dia mencela Quraisy. Mereka ini akan jadi seperti ashabul ukhdud, sama ada dilaknat mereka ataupun akan dibunuh mereka. Dari segi zahir kan, qutila kalau makna bunuh, maka mereka akan dibunuh. Dan memang ini satu ramalan yang benar, kerana selepas itu pemuka-pemuka Quraisy ramai yang terbunuh di dalam peperangan Badar. Qutila lu'ina ashabul ukhdud. Jadi maksudnya laqad qutila ashabul ukhdud. Sesungguhnya telah dilaknatlah. Isyarat kepada akan dibunuh Quraisy. Ataupun makna dia doa, semoga dilaknat Quraisy. Al-ukhdud asyakki. Syakki fil ardi. Belahan yang ada di bumi. Fil ardi. Belah. Parit itu kan dibelah. Dipanggil syak. An-nar, sepatutnya dia nak kata ashabun nar. Tuan punya api. Parit itu tak ada apa-apa. Yang pentingnya di situ ialah api itu yang akan membakar. Sebab tu dia kata badal di sini. Maknanya asal dia nak sebut di sini ialah an-nar. Jadi badalustimali. Badalustimalin minhu. Kalau kata badal, artinya apa hubungan antara nar dengan ukhdud? Adakah benda yang sama ataupun bukan? Adakah api ni sama dengan parit? Tak sama kan? Tapi ada kena-mengena kan? So ada kena-mengena tu kita panggil istimal. Mencangkupi. Kalau betul-betul sama anna di sini, sini pun makna api juga, sini api juga, kita panggil badal kul. Badal kul min kul. Maknanya badal ganti yang jenis istimal, mencakupi daripada apa yang ada pada ukhdud. Dalam ukhdud ada api. Ini khas untuk orang yang nak terjemah lah nanti. Terjemah kan dia faham sini. Oh, rupanya dia nak kata ashabul ukhdud, iaitu mereka yang memiliki parit yang ada dalamnya api. Yang api itu zatil waqud, yang memiliki bahan bakar kan, waqud. Sebab itulah dia tafsir sini, apa yang tuqadu, apa yang dinyalakan. Apa yang dinyalakan dengannya. Maknanya bahan bakar tu kita panggil apa yang dinyalakan dengannya. Jadi umumlah. Al-waqud ni matu qadu bihi. Bukan manusia saja boleh situ kan. Kena bubur minyak, kena bubur kayu juga. So mereka itu dilaknat, qutila iz, ketika mana? Hum mereka alaiha. So ala ni bukan makna duduk atas gitu. Maknanya duduk sekeliling. Haulaha. Duduk sekeliling barulah duduk atas janibil ukhdud. Duduk atas tepi-tepi tebing kan. Kalau stadium kita panggil keliling di atas tangga-tangga dia tu. Atas kursi dia tu kan. Ala janibi, di sisi tebing ukhdud. Ataupun tepi parit. Duduk pula atas kursi kata. Ala karasiyi. 2 kali ala lah. Duduk di sisi atas kursi. Kan dalam terjemahan tu saya beritahu ala kan boleh makna berdekatan. Macam kisah Nabi Musa, au ajidu 'alan nari huda kan. Nabi Musa kata, atau aku akan dapati petunjuk berdekatan dengan api kan, bukan atas api. Ini tafsiran ajalah. Sebab ada cerita-cerita kan yang soreh betul-betul tu tak adalah. Maknanya duduk macam mana duduk. Tak ada keterangan yang sabit daripada Nabi. Jadi tafsiran duduk atas kursi ni kata-kata siapa? Kata-kata Mujahid. Tabi'i lah. Qu'udun. So mereka duduk qu'ud. Panggil lah. Ketika mana mereka itu qu'udun, duduk atasnya. Atas tebing dia kata. Duduk sekitar. Duduk sekeliling. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin billahi syuhudun. So mereka menyaksikan. Maksudnya mereka hadir menyaksikan. Asalnya ayat lagi ni aja. Wahum syuhudun. Dalam keadaan mereka hadir sama. So makna syuhud hudurun.
Ada dua makna tu. Syuhud, satu makna dia present, hadir pada waktu tu, menyaksikan. Satu lagi makna syuhud, dia menjadi saksi sesama mereka tu. Oh, kita mu pun tengok, aku pun tengok. Kemudian tukar tambah lagi, memang saya tengok ni, dia telah mengaku ada Tuhan selain daripada baginda raja. So dia ambil yang satu aja yang hadir. So mereka hadir menyaksikan. Hadir menyaksikan atas apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, kan? Bil mu'minina billahi. Apa yang mereka lakukan terhadap bini orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Billahi, ma tu tafsir dia dengan min bayaniyah. So mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan berupa lah sini, kan? Min ta'zibihim. Penyeksaan yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan terhadap kaum mukmin. Ini maf'ulun bih lah. Dengan ilqa'i. Ilqa'i. Dengan mencampakkan mereka dalam api. Finnar. Illam yarji'u. Jika mereka tidak menarik diri daripada keimanan yang mereka telah beriman. An imanihim. Kalau roja'an maknanya meninggalkan keimanan mereka. Kalau roja'a ila kembali ke, kan? Roja'an maknanya tarik diri daripada. Jadi illam yarji'u an imani. Jika sekiranya mereka tidak meninggalkan keimanan mereka, beriman dengan Allah Ta'ala. Okey, tafsiran ruwiya annallaha, diriwayatkan bahawa Allah telah anja al-mu'minina, telah menyelamatkan orang mukmin yang dicampakkan, mulqaina, yang dicampakkan finnari, dalam api, dalam parit tu. So Allah selamatkan macam mana? Allah biqabdi, Allah ambil arwahihim, Allah ambil ruh mereka sebelum masuk dalam api lagi. Jadi mereka tak rasa sakit lah. Yang perginya itu tubuh mereka aja. Qabla, sebelum wuqu'ihim, terjatuhnya mereka dalam api ataupun dalam parit. Qabla wuqu'ihim fiha. Dan api itu sendiri, wa kharajatin nar, api itu keluar, ila, pergi ke man sama, kepada orang yang sama, there, di sana. Sama artinya di sana. Api itu keluar, pergi kepada orang yang berada di sana. Fa'ahraqat. Lalu api itu membakar mereka. Jadi bertukar pula. Allah selamatkan ruh mereka dan Allah ganti api itu membakar orang yang berada di sekeliling parit. Okay, dia komen di sini. Dia kata cerita ni tak diceritakan dalam hadis-hadis sahih. Baik, cerita ni diriwayatkan oleh Tabari dan dinakalkan juga oleh Imam Bawawi dalam tafsir dia lah. Diriwayatkan oleh Rabi' bin Anas Tabi'i. Sedangkan dalam hadis sahih menceritakan bahawa mereka sememangnya dilemparkan dalam api dan mereka mati dalam keadaan terbakar. So cerita ni fihi nazarun lah. Cerita Allah menyelamatkan mereka, kemudian Allah cabut nyawa mereka lebih awal lagi. Tidak ada riwayat yang sahih menceritakannya. Begitu. Wa ma naqamu minhum, mereka tidak membakar. Satu terjemahan membakar, satu terjemahan mengazab. So mereka orang kafir tidak mengazab orang beriman, tidak membakar orang beriman, illa melainkan an yu'minu billah, bahawa mereka itu beriman dengan Allah yang maha perkasa, aziz dalam kerajaannya, fi mulkihi, perkasa dalam kerajaannya, dan hamid. So hamid di sini dia tafsir sebagai mahmud, mahmudi. Mahmud maknanya dipuji. So hamid dia boleh jadi makna dia yang memuji. Hamidun, memuji. Yang sangat memuji, hamidun. Gitu. Kan?
Jadi ada dalam bahasa Arab, dia punya fa'ilun, tapi dia punya makna dia maf'ulun. Fa'ilun, tapi makna dia maf'ulun. Sama dengan ni lah. Hamidu, bukannya Allah yang memuji, tapi Allah yang dipuji ni. Allah yang sangat dipuji. Kalau buat Mahmud, tak ada nampak sangat-sangat tu. Cuma kena masukkan, kalau masuk Hamid, masalah pula. Masalah Hamid yang memuji ke ataupun yang dipuji. Itu tengok konteks lah. Ini refer kepada Allah. So bila kepada Allah, artinya Allah ni yang dipuji, bukannya dia yang memuji. Sangat-sangat memuji. Dia sangat-sangat dipuji oleh makhluknya. Al-Mahmud. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mana Allah ni memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah syahid. Baulah ala. Allah menyaksikan atas setiap sesuatu. Ma ankara. Tafsir kepada ma naqamu. So dia buat jauh. Tafsiran jauh. Ini belum ada tafsir kan. Wa ma naqamu illa an yu'minu billah ni. Akhir sekali dia letak. Asalnya makna dia wa ma ankaral kuffaru. Orang kafir ni tidak mengingkari atas perbuatan orang mukmin ni melainkan imanahum. Melainkan keimanan yang mereka pegangi. Itu aja. Kecil sangatlah. Kecil maksudnya tidaklah merugikan mereka pun kalau orang beriman percaya adanya Tuhan. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Adapun orang yang kita kata tadi fatanu kan. Kalau fatanu tu maknanya membakar pun dah tak payah lagi bil ihram. Kalau dia kata fatanu ni maksudnya mengazab. So mengazab dengan membakar bil ihraq. Sesungguhnya orang-orang yang mengazab orang mukmin dengan lelaki dan mukmin perempuan dengan membakar mereka bil ihraqi. Summa kemudian tengok guna bukan fa ni kan. So kalau fa maknanya selepas mereka buat kesalahan mereka terus tidak bertaubat. Dah ada tempoh ni. Summa dia ada tempoh. Kemudian dia ada tempoh. Maknanya Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Allah bagi tempoh. Summa, guna perkataan summa, bagi tempoh. Bagi tempoh lama, tempoh. Lam yatubu. Mereka tak bertaubat juga macam kita kan. Sampai pecin pun tak bertaubat juga. Sampai pecin tak mari masjid. Pencin dah. Tak sibuk dah. Kalau pencin pun tak mari masjid kan. Ataupun surau, berat tu. Okey, yang ni mubtada. Ini subjek. Sesungguhnya orang yang menyeksa kaum mukmin ni, maka falahum. Ini khabar dia lah. Maka mereka akan memiliki azab neraka Jahannam. Cuma masalahnya kalau sini subjek, sini predikat, masalah ada fa. Khabar dia tak boleh ada fa. Predikat dia tak boleh ada fa. Melainkan kalau predikat tu ada makna syarat. Yang ni ada makna syarat. Sebab ada allazi kan. So makna dia panjang. Sesungguhnya orang-orang yang buat sekian seolah macam jika orang ini buat sekian maka boleh adanya fa. Kalau sekiranya belah sini ni seolah-olah macam syarat. Terutama sekali bila adanya allazi. Jadi orang yang buat macam ni, orang yang menyeksa kaum mukmin lelaki dan perempuan ni, kemudian mereka tidak bertaubat ni, maka mereka akan memiliki ni seolah-olah macam memiliki ni macam kita milik rumah, milik, jadi seolah kepunyaan kita. Kita bukan kepunyaan orang lain. Kira beratlah memiliki azab ni kan. Satu penghinaan yang berat. Memiliki benda yang tak baik. Bukannya mereka diazab ni. So mereka memiliki azab. Falahum azabu jahannam. Disebabkan. Bahawa itu sababiyah. Disebabkan kufrihim. Kekufuran mereka. Dan atah lagi. Lahum ni. Walahum azabul harik. Dan mereka juga akan memiliki azab yang harik. Ini pun sama kan? Harik sama dengan tadi. Hamid. Wazan sama tu fa'ilun. Maknanya wazan tu wazan mubalaghah. Maknanya membakar lah ni. Azab yang membakar dengan bakaran yang panas menyala. Azabu sini.
So, harik ni ditafsirkan dengan ihraq. Azabu ihrakihimul mu'minina. Azab kerana pembakaran mereka terhadap kaum mukmin fil akhirah. Azab perbuatan lah dia. Azab perbuatan mereka yang membakar kaum mukmin dengan bakaran yang teruk. Bukan api biasa ni tau. Dia nyalakan parit dan sumbat masuk dalam tu. Ataupun maksudnya azabul hari, azab yang akan membakar mereka tadi. Kan? Membakar mereka di neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam nanti. Wakila dikatakan fid dunia, di dunia bi'an kharajatin nar. Dikatakan dalam riwayat Rabi' bin Anas tadi kan, diceritakan di dunia masa kejadian tu api tu keluar kan, kharajat api, kemudian api tu membakar mereka. Fa'ah raqatuhum kama taqaddama kan. Ia ni terjemahan disebabkan mereka mengazab kaum mukmin dengan membakar mereka. Satu lagi, mereka dibakarlah azabul hari, mereka dibakar. Yang ni api tu keluar semasa di dunia. Di hari akhirat pun ditambah lagi dengan azab api neraka. Innal ladzi, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Kalau yang sini pakai lahum, sini pun pakai lahum. Mereka akan memiliki kepunyaan kita. Banggalah kita kalau memiliki benda tu. Kalau just bagi nikmat saja tu, kita tak rasa lagi nikmat tu orang bagi. Yang kita guna sementara. Ni milik dah ni. Lahum. The possessor of. So kita akan memiliki. Mereka akan memiliki jannatun. Sama ada terjemah syurga ataupun kebun-kebun. Yang mana tajri, akan mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Macam mana cara dia tak boleh ditasawurkan. Sebab itulah setengah-setengah tafsir kata dalam kebun ada istana tu air yang masuk mengalir masuk dalam istana. Zalikal fawzul kabir, yang demikian itu ialah kejayaan yang besar. Okey, sekarang ini balasan Allah kan. Inna batasha rabbika. So Allah nak gambarkan kepada kaum musyrikin Mekah yang sewenang-wenangnya rasa tidak akan diapa-apakan dengan perbuatan mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para mukmin. Jadi Allah sebut, ingat sesungguhnya Allah ni, inna batasha rabbika, sesungguhnya azab Tuhan kamu terhadap orang kafir, bil kuffari, la syadidun, sangat-sangatlah kuat, sangat-sangatlah dahsyat. Bihasabi, according to, berdasarkan kepada iradahnya. Selalu dibuat macam ni sebab ini masalah akidah lah. Masalah akidah, Sahibul Mahalli ni menolak dakwaan yang mengatakan Allah tu wajib melakukan sesuatu. Orang buat jahat, maka wajib Allah balas jahat. Tak. Allah terikat dengan iradah. Allah bebas nak buat. Sebab tu dia kata bihasabi iradah. Begitu juga kebaikan. Iradah Allah berdasarkan kepada kehendak Allah. Innahu huwa yubdi'u, sesungguhnya dia yubdi'u al-khalqa, menciptakan tadi kan, daripada ada kepada tiada, ya, yang tak pernah orang buat lagi. So dia panggil ibda, daripada bada'a, permulaan. So menciptakan daripada awal, makhluk lah, al-khalqa, dan dia wa yu'idu, dan dia akan kembalikan semula makhluk tadi yang mati. So fala yu'jizuhu ma yuridu, apa yang dia kendaki tidak melemahkan dia. So apa saja dia nak buat, dia boleh buat lah artinya. Ma yuridu, apa yang dia kendaki, la yu'jizuhu, tidak akan melemahkan dia. Maknanya dia boleh ibda', dia boleh i'adah, dia boleh ciptakan awal, kemudian dia boleh kembalikan balik sesuatu yang dia telah ciptakan yang telah binasa. Wa huwal ghafur, dia maha pengampun bagi ataupun terhadap orang yang dosa, berbuat dosa. Muznibina, di kalangan mukminina. Maha mengampuni untuk orang mukmin aja. Orang kafir tak ada keampunan. Allah ampun semua perkara melainkan syirik kan. So orang kafir tak diampun melainkan bertaubat.
Al-wadud al-mutawaddidu. Wadud ni pun sirah fa'ulun belakang. Sifat-sifat Allah semua sirah mubalaghah. Fa'ulun. Yang sangat-sangat mengasihani. Sangat sayanglah, mutawaddid. Kepada awliya dia. Awliyai. Penolong-penolongnya. Orang mukmin ni semua penolong-penolong Allah. Dengan bil karamati. Dengan kemuliaan. Sayang itu maksudnya dengan memberi kemuliaan kepada mereka. Dan Allah ni sifat dia lagi Zul Arsy, yang memiliki, artinya khaliquhu. Artinya yang menciptakan arash. Dan yang memiliki, kan? Zu maknanya memiliki. Mencipta dan memiliki. Wa ma likuhu. So ada tambahan menciptakan. Yang untuk zu ni, malik je lah. Malikuhu. Yang memilikinya. Artinya, dia memiliki arsh tu bukan diberikan. Tapi dia yang sendiri yang menciptakannya. Lagi sifat Allah, Al-Majidu. Tengok, bacaan boleh dengan rafa' kan? Bil raf'i. Baca dengan Majidu. So kalau Majidu kena sifat yang ada bagi hadapan jugalah. Bermula dengan Ghafur, Wadu, Zu. Maknanya ni sifat Allah. Kalau dari segi nahu, khabar kepada huwa lah, semua tu. Jadi majid ialah al-mustahiqqu, yang layak. Al-majid al-mustahiqqu li kamali sifatil uluwi. Majid mana tinggi kan? So dia kata yang layak dengan kesempurnaan sifat ketinggian. Sifatil ulu. Sebab dia nak suruh nampak majid ni kan mubalaghah kan. So nak kena ada makna dia kamal. Kemudian majid tu makna tinggi. So ada ulu. Majid ni kata sifat kan. So ada sifat. Dan Allah ni layak kan. Memiliki kan. Mustahiqqu li kamali sifatil ulu. Kemudian lagi sifat Allah fa'alun. Maksudnya dia ni sangat-sangat melakukan, berbuat sesuatu. Fa'alun. Maha melakukan terhadap apa yang dia ingin. Lima yuridu. Maksudnya dia ni sangat bebas melakukan apa yang dia inginkan. Fa'alun pun sirah mubalaghah. Sangat-sangat bebas. Melakukan apa saja bagi apa yang dia kehendaki. Terhadap apa yang dia kehendaki. Artinya, tiada sesuatu yang melemahkannya. La yu'jizuhu syai'un. Allah suruh tengok ke langit. Kalau kita zaman sekarang ni, bukalah astronomi tu, tengoklah bintang-bintang, kajian-kajian ahli astronomi NASA tu, tengoklah. Tidak takjub. Lepas satu planet jumpa kan. Berapa bilion jarak dia dengan kelajuan cahaya. Lepas satu jumpa. Galaksi pun dulu berapa aja jumpa, sekarang ni berapa galaksi ada. Lohong hitam, black hole kan, yang diramalkan oleh teori Einstein kan, dan dikembangkan oleh Stephen Hawking. Ada teori dia. Kemudian sekarang ni maju, lagi maju. Black hole tu dulu dia kata tempat membunuh bintang. Sekarang ni ahli sains nampak black hole tu sendiri seolah-olah mengeluarkan bintang-bintang yang baru. Kan, manusia tak tergarap oleh pemikiran manusia sebab manusia hanya bergantung kepada alat-alat yang dia ada aja, dia boleh buat kesimpulan untuk sementara. Hal ataka, apakah ini soal ataupun hal makna qad, telah datang kepada kamu, ataupun ini tanya je kan. Hal ataka, mari dah datang kepada kamu wahai Muhammad, hadisu, berita tentang tentera-tentera al-junud, iaitu tentera-tentera Fir'aun dan juga kaum Samud. Ini badalun minal junud. Perkataan Fir'aun dengan Samud ni mentafsirkan junud. Wastughniya bizikri Fir'auna an atba'ihi. Berpada dengan menyebut Fir'aun daripada menyebut pengikut-pengikutnya. Maknanya Quran hanya sebut Fir'aun saja, tak sebut atba'. Maknanya kalau ada Fir'aun tu adalah pengikut dia. Wa hadisuhum, telah datang kepada kamu berita kan. Apa dia berita dia? Hadisuhum, berita tentang mereka ni ialah annahum, bahawa mereka itu telah pun dibinasakan. Uhliku. Oleh Allah Ta'ala disebabkan kufrihim.
disebabkan kekufuran mereka. Kenyataan ini haza tambihun, satu peringatan li kepada man kafara, orang yang kufur bi kepada an-nabiyyi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kufur kepada Quran wal Qurani. So tambih ni beri peringatan agar li yatta'izu, agar mereka mengambil pengajaran. Yatta'izu, agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian Allah kita panggil idrab, palingkan kepada kenyataan balil ladzina kafaru fi takzib. Bahkan sebenarnya alladzina kafaru, orang yang kafir itu, orang yang kufur itu, fi taksib, dalam pembohongan. Maknanya guna fi ni seolah-olah mereka ni tak ada tempat lain dah, duduk dalam pendustaan. Kemudian guna nakirah pula, maknanya mereka tu kerja mereka tak ada kerja lain dah melainkan bohong, ataupun takzib maknanya bermacam-macam kebohongan yang dilakukan. So bohong terhadap ma zukira, terhadap apa yang disebutkan tadi, membohongi Nabi dan membohongi Al-Quran. Maknanya tak percayalah. Wallahu, sedangkan Allah muhitun, Allah melitupi mereka daripada belakang mereka. Min waraihim. Kerana pembohongan ke atas Al-Quran dan Nabi ni satu jenayah yang perlu dihukum. Dan mereka tak boleh lari daripada hukuman ni kerana Allah melingkungi mereka. Jadi, bila Allah lengkung, seolah-olah macam situ, la asimalah. Tak ada pelindung bagi mereka. Tiada pelindung bagi mereka daripada Allah. So, mereka tidak terlepas daripada azab Allah. Bal balik maknanya idrab. Maknanya pusing balik. Pusing kepada kenyataan lain pula, yang bertentangan. Tadi disebut mereka mendustakan Al-Quran. Sebaliknya, sebal huwa Qur'anun Majid. Yang mereka bohong-bohong tu sebaliknya sini kan. Quran yang mereka bohongi itu sebaliknya, huwa adalah, dia adalah Qur'anun. Quran yang mereka bohongi itu adalah Qur'anun Majid. Quran yang majid artinya yang azim, agung, besar. Bohong ni artinya mereka kata berlaku penyelewengan, tak betul. Macam mana nak kata tak betul sedangkan Quran tu dalam Lauhul Mahfuz? So, fi lauhin, di dalam lauhin, satu papan yang terletak di hawa, dia kata. Huwa fil hawai. Hawa, ruang, fauqas sama. As-sabi'ah. Di atas langit, mengatasi langit yang ke-7. Nombor 3. Fil hawa, fil fada. Ruang lah. Fil fada, ruang kosong dipanggil fada. Mahfuz boleh baca dengan jar. Mahfuzin, bagi bawah. Maknanya kalau kita baca dengan jar, sifat kepada lauh kan? Lauh yang dijaga daripada syaitan lah. Minasyayatina. Dipelihara, terjaga daripada syaitan. Dan juga terpelihara daripada perubahan. Perubahan sesuatu, syai'in. Adanya pengubahan sesuatu daripada Quran. Min taghyiri syai'in minhu. Ini sifat-sifat lauhuh lah. Yang dia kata riwayat tak kukuh. Tuluhu, panjang dia. Ma bainas samai. Between langit wal ardi. Mana panjang dia, jarak dia tu ya. Jarak panjang dia tu antara langit dan bumi. Kemudian lebar dia, wa arduhu ma bainal masyriqi wal maghribi. Between timur dan barat. Kemudian dia punya mahiyah dia, body dia tu diperbuat daripada wahwa min durratin baida. Durrah, mutiara yang putih. Qalahu Ibnu Abbasin. Sebagaimana dia kata ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat ni dikatakan lemah di sisi para muhakkik. Yang kalau komen ke bawah tadi dia kata riwayat-riwayat tentang detail kan, tentang sifat lauh mahfuz tu tak kuat riwayatnya. Hadis ni diriwayat secara mauquf oleh Ibnu Abbas. Tapi rawi-rawi dia tu ada yang cacat cela. Contohnya antara rawi yang meriwayatkan riwayat daripada Ibnu Abbas ni Ishaq bin Bashar. Dan dikatakan dia ni
ada problem dari segi periwayatan. Wallahu alam bissawab.